Setiap Isnin hingga Jumaat, saksikan Hawa Eksklusif hanya di Suka TV. Suka Sangat. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang sedang menonton program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan diharapkan anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja, insya-Allah di pagi yang ceria ini. Anda bersama saya Eliza Hisham dan bersama saya Talisha. Dan kami bersiaran secara langsung daripada studio Suka TV dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Ya, Alhamdulillah. Setelah seminggu tak sihat, saya kembali lagi di studio Suka TV. Dan kami ingin meminta anda jugalah semua di rumah, jangan lupa jaga diri, makan vitamin C banyak-banyak, supplement banyak-banyak. Ada anak kecil, orang tua-tua di rumah, jaga mereka, jangan bawa wabak ataupun apa-apalah sebab musim influenza, musim virus, musim COVID, semua ada. Jadi jagalah diri dan kesihatan. Alright, seperti biasa kami berdua akan menemani anda daripada pukul 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di saluran 116 MyTV. Ataupun anda boleh live stream di YouTube live stream kami Suka TV, search di Suka TV di YouTube dan anda akan nampak Suka TV live stream. Ataupun jangan macam biasa layari website kami di Suka TV dan juga membeli belah di sukashop.com. Baiklah, Talisha pun dah sihat dan kita kembali membincangkan topik-topik yang berinspirasi kepada wanita-wanita hebat di luar sana. Bersama kita berkongsi pengalaman dan menimba ilmu pengetahuan untuk dalam segmen Hawa pada kali ini. Baiklah, topik kita ada dua topik seperti biasa, Talisha. Kita topik pertama kita adalah projek plastik hitam dan topik kedua adalah Walkathon Amal Can Walk, Persatuan Kanser Malaysia. Gitu. So, topik-topik yang hari ni yang kita bincangkan more on topik-topik yang kita akan macam topik bincang NGO. Benda-benda yang kindness yang kita nak bantu-bantu orang, tak kira apa. Betul, banyak kepada CSR lah hari ni. Apa nak cakap, pendedahan kepada CSR yang berlaku di sekeliling kita, insya-Allah. Betul. So, topik pertama yang kita sebut tadi tu projek plastik hitam. Di mana-mana kita kalau NGO mesti ada satu title projek plastik hitam. Tapi hari ini yang akan mengiringi kami, kita bawa di studio tetamu undangan kita Khadijah Ulfa Johari dari Kindness Malaysia. Dan beliau akan bincangkan ataupun kongsikan lagi tentang Kindness Malaysia dan juga projek plastik hitam. Jadi apa kata kita memperkenalkan tetamu kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Eliza dan Talisha serta rancangan Hawa kerana menjemput Kindness Malaysia untuk berkongsi kebaikan untuk semua orang lah, bagi tahu. Okey, jadi kita dari Kindness Malaysia sangat berbangga lah dapat datang hari ini berkongsi kebaikan. Alhamdulillah. Sebenarnya kita menjemput Kindness Malaysia sebab kita yakin Kindness Malaysia akan boleh membawakan impak yang lebih besar kepada masyarakat sebab kita tahu benda ni memang masyarakat perlu tahu. Banyak aktiviti daripada Kindness Malaysia yang masyarakat perlu tahu sebenarnya. Jadi kita teruskan, mungkin Puan Khadijah boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang Kindness Malaysia? Okey, Kindness Malaysia pada asalnya kita tubuhkan pada tahun 2012. Masa itu nama dia kindness.my. Tapi kemudian kita berdaftar secara rasmi di bawah nama Persatuan Kebaikan Malaysia, atau sekarang kita panggil Kindness Malaysia lah. Kita daftarkan pada 17 Ramadan, Nuzul Quran masa tu. Pada tahun 2015. 2015. Jadi Kindness Malaysia ni target audience dia semua orang, tak kisah apa pun juga background. Kita menerapkan untuk melakukan aktiviti kebaikan yang simple. Simple act of kindness. Jadi melibatkan kos yang rendah, kadang-kadang zero cost, tapi melibatkan impak yang besar. Macam-macam aktiviti yang kita jalankan lah. Jadi kita juga ada
pelbagai volunteer dari segenap lapis masyarakat. Yes. Kita sebenarnya orang Malaysia ni banyak yang suka membantu. Tak kira berapa banyak NGO pun tetap kita ada sokongan daripada masyarakat, betul tak? Betul. Dan kita nak tahu juga what kind of kindness. Selalunya ialah kalau NGO memberi makanan, kemudian kita beri sumbangan makanan, visit anak yatim ke. Tapi usually kalau apakah fokus untuk Kindness Malaysia? Okey, macam saya cerita tadi, Kindness Malaysia ni dia melakukan aktiviti yang kos dia rendah tapi boleh impak yang banyak. Jadi kita memberi inspirasi kepada masyarakat untuk lakukan aktiviti, contoh macam sabun cuci tangan kan, kita letak kat petrol pump punya toilet ataupun kat office kita lah, senang yang paling hampir kan. Kita letakkan sabun jadi orang lain boleh guna. Jadi kos dia mungkin dalam 2 ke 5 ringgit tapi boleh digunakan oleh lebih dari 50 orang. Lepas tu macam kat surau kan, surau perempuan lah saya ambil fokus pada hawa kan. Kan kita letakkan panty liner jadi orang boleh ambil secara percuma. Lepas tu kita ada projek Pretty yang mana kita berikan kepada rakan gelandangan yang kat PTG, Pusat Transit Gelandangan. Dan juga kita ada bawa ke kawasan kampung orang asli yang dalam projek Pretty tu dia macam pack ada pad, ada lipstick, ada bedak, ada shampoo. Kalau kita bawa kampung orang asli jadi dia orang boleh gunalah sambil tu menjaga kesihatan diri dia orang. Itu antara program-program kita. Tapi pada awal masa Kindness ditubuhkan, mereka ada buat simple aktiviti yang itu dia panggil projek 5 Kupang. Yang mana kita membayar parking. Kan dulu kan parking kan bayar pakai kupon kan, sebelum sekarang kan ada apps kan. Bila bayar parking pakai kupon ni kan, kadang-kadang kita terlupa yang dah lebih masa kan. Kalau lambat mesti kena saman kan. Jadi sukarelawan ni dia pergi bayarkan parking untuk mereka ni supaya sebelum dia tamat tempoh atau yang mana dah tamat tempoh tu of course kita akan bayar. Kemudian jadi dia orang akan selamatlah daripada kena saman dari pihak berkuasa. Itu benda yang baru. Yang simple lah. Paling simple. Baru dan dia bukan saja orang kata menolong orang, selalu orang kata menolong orang yang gelandangan tapi ini menolong semua orang tak kisah apa pun background dia. Jadi memang secara menyeluruh. Kalau boleh kita nak semua orang kalau buat kebaikan, bila dia bangun pagi je dia terus fikir, hari ni aku nak buat apa. Kalau boleh pagi, petang, siang, malam kita nak semua orang buat kebaikan. Jadi bila kita sebarkan menggunakan social media, orang kadang-kadang dia akan terfikir, punya aktiviti macam ni pun boleh buat juga. Kadang-kadang orang tak terfikir kan, benda yang simple. Itulah antara aktiviti kita. Menarik sebab bayar parking di Kupang tu sangat menarik sebab ialah kita bukan sahaja fokus kepada gelandangan kawan kita, which is benda tu betul, tapi ada juga orang lain yang memerlukan juga. Sedikit 5 Kupang tu boleh menyebabkan kita semua boleh senyum. Dengan 5% ni kan siapa sangka kan. Kos dia memang rendah. Jadi menyebabkan semua orang. Dan saya rasa sangat sesuai nama yang digunakan Kindness. Betul. Because itu adalah kebaikan, tak kira apa jua cara kebaikan yang kita nak beri kepada orang. Itulah cara dia. Kalau boleh kita memang nak semua orang ikutlah, tak kisahlah. Kadang-kadang simple kindness activity ni, kadang-kadang kita datang kat pergi pejabat nampak security kita senyum pun dah satu kebaikan. Sebab level stres rakyat Malaysia ni semakin tinggi. Jadi apabila kita buat kebaikan, stres level kita akan rendah. Jadi insya-Allah bila stres kurang kita akan sihat dan semua orang insya-Allah jadi aman kalau semua orang terus melakukan kebaikan. Masya-Allah, betul. Sebab yelah kalau kita tak sihat pun Tarisha, kita tak sihat kita tengok orang senyum kat kita, kita dah senang hati. Dia automatik bila saya tengok hati kita. Talisha, Eliza senyum kat saya pun seronoknya. Terus sihat kan. Itulah bukan sebab apa, kindness ni sekecil-kecil zarah sekalipun kita boleh membantu sebenarnya. Tak semestinya kita boleh laburkan pada wang yang besar. Tak semestinya benda tu, benda-benda kecil yang boleh membantu masyarakat sebesar senyuman ataupun sebesar RM1 pun dapat membuatkan apa orang cakap terukir senyuman di wajah mereka. Antaranya sebenarnya kindness ni tubuhkan kita nak, kan Malaysia ni merupakan sebuah negara yang penuh dengan adat dan juga sopan santun kan. Tapi kadang-kadang kita terlupa perkara-perkara yang kecil macam kita tahankan pintu, tahankan lift bila orang buat sesuatu kita cakap terima kasih. Tak kita cakap have a nice day. Benda tu akan membuatkan mood kita lebih positif. Jadi saya kata kadang-kadang buat kebaikan tak perlukan kewangan pun. Dia benda simple tu, itu tujuannya kindness ditubuhkan. Kita nak spread of kindness kepada semua orang, by everyone for everyone. So siapakah yang volunteer dalam kindness dan juga macam mana orang kata ada training ke bila anda masuk, because nak act of kindness, macam mana nak ajar orang untuk jadi
kind macam tu. Okey, antara cara yang kalau kita sekarang kan teknologi canggih, semua di hujung jari, kita guna media sosial. Kita guna Instagram, Facebook. Jadi orang akan tengok, oh ni aktiviti ni diorang boleh join. Jadi dia akan turut serta. Manakala sukarelawan pula, kita Kindness Malaysia berada di seluruh Malaysia. Tapi kita masih tak ada di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Kelantan. Tapi berkata semua kita dah ada lah. Jadi golongan sukarelawan kita ni terdiri dari pelbagai level. Ada yang profesional, ada yang remaja umur 15 sampai 16, ada yang golongan pesara. Mak saya pun pesara, bila dia tengok saya buat aktiviti masuk kompang asli, dia pun turut serta. Macam pesara ni, kita perlukan pengalaman dia. Dia berkongsi kat kita apa aktiviti yang dia pernah buat. Manakala golongan profesional ni, kita boleh guna idea dia dan mereka ni sangat bersemangat. Bila kita cerita pasal kindness ni, dia seronok. Yang remaja of course dia bertenaga kan. Jadi kita perlukan dia orang ni. Jadi dari segi latihan tu kadang-kadang dia just follow. Kita cakap, okey adik, hari ni kita nak buat pasar percuma. Cara dia, okey ni bagi voucher dekat orang ni kampung asli, jadi dia akan ambil barang. Ataupun kita bagikan dia letak pada satu section. Ada beras, gula. Dia just bagi. Lama-lama dia akan terbiasa. Mula-mula tu mungkin dia tak tahu kan, dia kekok. Nak buat apa ya hari ni kan. Tapi bila kita dah cakap, okey hari ni jaga ni je section untuk beras. Contoh, dia pun seronok. Ataupun kita buat packing untuk projek pintu rezeki, kita packingkan barang apa semua. Jadi dia pun jaga section masing-masing. Jadi dia pun dari buat benda tu simple, dia seronok. Simple dan seronok untuk buat kebaikan. Tak rasa macam terbeban ke kan? So memang seronok sangat sebab tak kira usia, tak kira siapa yang nak join, boleh join. Yang penting bila you buat benda kecil, you dah belajar satu benda baru dengan orang lain. Ramai orang yang akan guide di situ. Alright, kita ada banyak lagi benda yang kita nak tanya. Tapi anda semua jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar dalam program Buah Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa kini, Wanita luar biasa. Hei, halo. Mau culik? Ha? Kau mau culik kereta? Lu sama awak apa? Saya Uncle Tony. Saya Sally Sakuan. Kita cuma mau tanya aja. Stand by for recording. 5, 4, 3, 2. Baiklah, kembali lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan kita masih lagi bersama Kindness Malaysia, iaitu wakil daripada Kindness Malaysia, Puan Khadijah Ulfah Johari. Okey, tadi kita ada berbincang, bukan berbincang, Puan ada sebut mengenai robok rezeki. Jadi mungkin Puan boleh terangkan sedikit apa itu robok rezeki? Penonton kalau tak tahu robok tu apa, robok tu almari orang Johor panggil robok. So silakan. Okey, robot rezeki ni sebenarnya cetusan idea dari rakan NGO kami Humanity. Okey. Jadi dia merupakan, kalau gerobok tu almari lah kan, kadang-kadang kita simpan semua barang tu kan. Jadi gerobok rezeki ni berada, kita di Kindness Malaysia kita ada lebih kurang 17 gerobok rezeki di sekitar di masjid, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga universiti. Mana dalam ni ada barang-barang keperluan harian. Jadi ada susu, gula, tepung, beras, pampers. Sebab kadang-kadang kan ada yang tak ada makanan untuk makan, jadi dia boleh dapatkan bekalan ni. Contohlah tak ada beras kan, boleh pergi ambil. Benda ni secara percuma lah.
Jadi dia di kawasan yang kita dah allocate lah. Macam di sekolah, ada juga sekolah mengambil inisiatif selain letak barang-barang keperluan harian ni, dia letakkan roti. Jadi student ni mana yang tak ada makanan, tak ada duit kan, jadi dia boleh ambil roti. Jadi memang benda ni memang baguslah kalau diteruskan di peringkat yang lain. Abang, tapi saya tertanyakan macam mana Kindness Malaysia dia boleh maintain dalam satu benda, contohnya macam robot rezeki, kita ialah orang yang masyarakat yang datang minta bantuan tu takkan dia kata semua. Kalau ikutkan kalau kita pun nak minta semua kan, tapi macam mana nak bahagikan tu cara. Jadi macam kalau masjid dia ada dia punya bahagian kariah dia kan, kalau sekolah tu dia dah tahu mana satu student, tapi sebenarnya kadang-kadang kalau memang student tu dah memang nak makanan kan, dia boleh bagi. Tapi tu dari segi macam sumber tu pula dari sumbangan orang awam, Baitumal, dan juga kita pun ada collection dari kita sendiri. Kita ada Kutu Kindness. Kutu Kindness tu. Kutu Kindness interesting. Kutu Kindness. Projek Kutu Kindness ni dia allocatekan dalam setiap orang memberikan RM20 setiap bulan untuk dialokatkan ke gerobok rezeki. Jadi macam yang dari segi tanya macam mana pembahagian tu, setiap universiti atau sekolah tu dia ada memang ada allocation dia sendirilah. Dan benda ni sebenarnya kadang-kadang ada masjid tu dia sendiri yang bergerak. Dia sendiri yang cari dana. Betul. Wow. Ni saya nak tanya juga untuk gerobok ni projek dia berterusan ataupun dia ada tempoh masa atau sekarang ni memang ongoing aja untuk Dia memang ongoing. Kalau boleh kita memang nak setiap sekolah ke universiti ataupun masjid ke atau mana-mana kawasan yang memang patut ada tu better adalah. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat membantu mereka yang memerlukan. Dan kita tahu kalau di Malaysia ni dia ada bencana alam macam kita ada banjir. Banjir ni bila NGO dia itu adalah salah satu projek yang besar. So kita tahu tadi Puan ada share dengan kita di Belah Alustar. Sekarang sedang mengumpul dana untuk mengumpulkan beg sekolah. Jadi ni rakan Kindness di Alustar, terutama di kawasan utara lah. Sekarang banjir di Baling hari tu, jadi mereka dalam program untuk membeli beg sekolah untuk anak-anak di Baling lah. InsyaAllah dengan kutipan yang ada tu supaya mereka dapat capai lah harapannya. Jadi saya tanya jugalah kos berapa, lebih kurang dalam 2,000 lah. Jadi benda tu kita akan kongsikan di Facebook, Instagram kita lah. Macam bila cakap pasal banjir ni kan baru-baru ni bila banjir di Lembah Kelang, sebenarnya ini pun salah satu cabaran juga buat Kindness Malaysia. Benda tu saya rasa berpuluh-puluh tahun tak pernah terjadi di Lembah Kelang banjir macam tu. Jadi apabila kita nak melakukan aktiviti sukarelawan banjir, masa banjir tu kita rasa macam memang sangat mencabar sebab kita nak cari barang sebab semua tempat habis. Dan saya juga merupakan bangsa banjir masa tu. Jadi kita dalam konflik tau. Kita nak bantu orang, kita pun juga aku ni bangsa banjir. Tapi dalam masa sama bila orang WhatsApp kat saya tanya nak bantuan ke apa, saya cakap okey ni untuk apa? Tak, ini untuk kamu. Kamu kan masa banjir. Saya pun terlupa. Yelah saya masa banjir. Sebab kita dah terbiasa memberi kepada orang. Bila nak menerima tu kita rasa macam betul ke ni kan? Macam tu. Ambil kita pula rasa tapi memang masa banjir memang itu adalah cabaran dia. Kita nak pergi cari barang, kita kan nak bantu diorang kan. Tapi bila barang tak ada, jadi rakan-rakan NGO dari negeri yang lain turut membantulah sebab kawasan dia tak kena kan. Dia bekalkan bantuan lah. Jadi yang lain-lain tu macam bila kita pergi ke pusat transit, pusat perpindahan, macam saya lah, saya ada makcik di kawasan saya. Jadi saya boleh berteduh di sana, menempat di sana dulu sementara. Tapi bila saya macam susahnya aku ni kan, bila saya pergi ke pusat perpindahan tu, saya tengok dia orang lagi susah dari saya. Jadi kita cakap, kita susah, ada orang lagi susah dari kita. Jadi masa tu saya memang tak fikir, rumah saya memang dah tenggelam. Saya cakap dengan husband, tak apalah kita pergi tolong orang lah pula. Tak apalah, kita fikir kemudian. Sebab nak pergi buat apa pun tak boleh, rumah dah tenggelam kan. Jadi kita pergi tolong orang lain. Dia orang yang selalu membantu orang yang kind. Dia memang macam ni, bila dia dah dilanda masalah, dia tak fikir dia juga. Dia tetap fikir orang lain, nak bagi orang lain juga. Inilah contoh yang kita kena ikut. Dan kan, tapi jap, saya curious. Tasha curious. Dana yang diterima daripada sumbangan selalunya masyarakat sendiri yang membantulah. Ataupun memang ada juga orang-orang lain yang macam penyumbang orang kata, tetap mungkin. Penyumbang tetap. Kadang-kadang tu memang ada
penyumbang tetap yang kita kadang dia bagi RM1, RM2, kadang bila occasion banyak. Tapi selain daripada dana awam, kita pun ada syarikat korporat yang berminat untuk melakukan projek khidmat masyarakat CSR kan. Lepas tu kita pun ada bantuan dari Baitul Mal, rakan-rakan NGO. Kadang-kadang contohlah kita nak cakap pasal projek gerobok rezeki kan. Barang-barang tu kan memerlukan kos. Betul. Tapi ada rakan-rakan NGO seperti Empire Project, So 247. Yang lain tu kalau saya tak cakap minta maaf ya. Saya tak ingat. Jadi diorang ni tak bagi dari bentuk dana tapi banyak kepada barangan. Jadi secara tak langsung kos tu jadi rendah. Dan masa pun kita kalau contohlah saya nak pergi kampung orang asli. Kita akan bawa barang keperluan harian, kita akan bagi kepada penduduk kampung orang asli ni. Jadi barang-barang ni ada orang yang allocate dia bab kicap. Kita akan list down semua. Okey, contoh mihun kita perlukan 50, harganya RM3. Contoh kalau macam Telisha, okey saya nak sponsor semua mihun. Jadi kos dia mungkin rendah kan. Jadi bila mana baki tu kita gunakan lagi sekali media sosial. Jadi semua orang boleh berbakti, boleh bagi sumbangan walaupun sekecil mana. Jadi benda tu pun jadi mudah lah. Jadi kos dia jadi rendah dan bendanya dapat disegerakan, dilaksanakan. Masya Allah. Sebab kita cakap, kalau cakap pasal sumbangan ni, macam saya cakap tak kisahlah sebesar betul, mana tak sekalipun kisah. RM1 pun dia boleh membantu sebenarnya. Jadi macam mana kalau seseorang penonton di luar tu berminat nak jadi ahli kindness ataupun nak menyumbang kepada kindness, macam mana tu? Okey, kepada mereka di luar sana yang berminat nak jadi sukarelawan kindness, tak kisahlah nak sumbang ke, nak jadi sukarelawan, kita memang sangat alu-alukan. Boleh follow kita di page Kindness Malaysia. Kita pun ada grup Facebook, Volunteer Kindness Malaysia. Kita ada di Instagram juga, Kindness Malaysia. Yang baru ni kita ada TikTok, Kindness Malaysia. TikTok. Jangan lupa follow ya. Harus. Okay. Dan juga kita juga ada di Twitter lah. Apa-apa kita akan updatekan aktiviti kita di sana. Wow. Jadi betul, kalau sesiapa di luar sana yang macam tak tahu lagi nak menolong orang sangat tapi tak tahu, silalah pergi ke Kindness Malaysia. Sebab saya pasti tempat yang sangat kind lah. Sebab saya sendiri dengar cerita, saya rasa teruja. Bukan saja benda-benda kecil yang yelah ramai orang bantu, tapi benda-benda yang luar biasa juga korang membantu. Sebab kadang-kadang manusia ni, kita sebagai netizen dan Malaysia kita ni banyak ada di luar sana yang apa orang cakap tidak setulus ini, buat kerja tidak setulus ini. Jadi kita kadang-kadang risau ke mana perginya duit sumbangan sampai ke tidak dengan mangsa-mangsa tu kan. Jadi kali ni insya-Allah Kindness Malaysia akan buat yang terbaik dan mereka selalu update aktiviti-aktiviti mereka supaya anda semua tahu sumbangan anda ke mana. Dan Riza, Yes? kita nak ambil kesempatan di Hawa Ya, untuk hari betul. ini kita nak mengucapkan happy birthday. Selamat hari jadi Puan Khadijah. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan teruskan berbuat kebaikan insya-Allah dan terima semoga kasih. mendapat kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Sebenarnya berada kat Hawa ni pun satu hadiah yang terbaik untuk Allahu saya. Sebab seronok kan Akbar. dapat berkongsi kebaikan dengan semua orang. Jadi memang kalau kita selalunya rakan-rakan kindness, kalau dia punya birthday, selalunya dia orang akan plan. Okey, birthday dia orang umur berapa nak buat 37 kebaikan ke. Ikutlah umur masing-masing. Ikut dia, itu cara-cara mereka nak buat kebaikan. Pelbagai cara. Tu kadang-kadang kita pun tak terfikir. Bila saya tengok dia orang buat, saya pun nak buat lah. Contoh hari ni, salah satu kebaikan hari ni nombor 1 lah. Masya Allah. Amin, thank you. Kongsi kebaikan yang betul. Okay, kita boleh buat nanti Eliza. Tak lama lagi Tunggu birthday kan. Tunggu birthday. Apa nombor kebaikan yang kita nak buat? Ikutlah. Alright, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi kongsikan banyak benda di Hawa. Betul. Dan kita harap nanti Hawa team apa kata jemput kami? InsyaAllah nanti Hawa InsyaAllah. Team mungkin boleh join Kindness Malaysia untuk buat aktiviti insyaAllah. Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Memang kami alu-alukan. Kami berbesar hati sebab diterima dan Kindness Malaysia insyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kasih. kepada Puan Khadijah. Semoga info yang kita bawa kepada anda semua memberi manfaat dan ilmu pengetahuan kepada anda semua. Baiklah, kita kena berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam program Buat Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Suka TV kini boleh ditonton di My Preview saluran 116 dan juga secara online di sukatv.com. Kini anda boleh menonton kami di kaca TV, telefon pintar, tablet dan juga komputer riba. Setiap masa, di mana saja anda berada. Saksikan juga pelbagai rancangan menarik di Suka TV. Jadi jom tonton Suka TV dan membeli belah di Suka Shop. Semuanya di Suka TV. Suka sangat. Lepas tu Arabica ni kopi pula tu. Oh, lagilah. Nombor tu, nombor office tu nombor awak? Nombor office lah. Nombor saya pula. Kena terangkan. Special untuk anda. Yes. Saya baru panjat pokok tadi. Pun.
ambil pisang dekat pantai ni, Kita kena hati-hati. yes, betul. Kena sibuk dengan gadget, kadang otak mereka tak berkembang. Di Semenanjung Malaysia pada ketika ini keadaan cuaca kawasan. Dia datanglah ribut, kita baliklah. Tak payah balik. Belum dibuat, belum dia. Bacalah. Di Semenanjung Malaysia pada ketika ini. Dah pagi je. Pagi lah kita baca reka. Jangan. Ya? Baca. Keadaan cuaca cerah kebanyakan kawasan kecuali terdapat kelompok awan di lengkeh Kalawali Walau. Rina alkaline water. Rupanya. Blueberry juice, vitamin C. Khas untuk kanak-kanak. Kena bagi ni dekat girlfriend. Memang sayang saya. Dihayo? Dia suka tengok dia punya packaging dia cantik ni. Kan? Suka shop ni katanya dah pack ni, talian dah pack ni. Ya. Okey, anda masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa Inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan topik kedua yang kita akan bincangkan ada kena mengena dengan kanser. Tapi Yes. hari ini kita nak spread awareness tentang walkathon amal can work. Kalau anda tak pernah dengar apa itu can work, ada salah satu orang kata community, bukan community, group untuk kanser. Tapi hari ini tetamu undangan kita di studio yang kita jemput adalah seorang pensyarah iaitu Dr. Hasidah Muhammad Siddiq. Beliau seorang pengarah untuk walkathon Amal Can Work 5. Yes. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam Talisha Eliza. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat comel. Macam mana mood pagi ni, okey? Saya a bit cuak. bit cuak. Tetapi tak apa, insya-Allah akan berlangsung secara lancar. InsyaAllah. Kita borak santai je, Ya, doktor. insya-Allah. InsyaAllah. Kita tahu you tengah ada ongoing project untuk Yes. walkathon Can Work kan. Tapi sebelum tu boleh tak ceritakan sedikit apa itu Can Work? Ulaskan sedikit lagi. Okey. Pertamanya saya ingin mengucapkanlah kepada pihak Suka TV terima kasih berbanyak, terima kasih Allahu ya Akbar. kerana sudi menjemput saya bagi pihak Can Work ya membual saya dan kita nak cerita sedikitlah mengenai Can Work ini. Yes, betul. Okey. Can Work ini ialah satu persatuan iaitu Persatuan Cancer Network ya yang telah terdaftar ataupun ditubuhkan sejak 2005. 2005. Wow. So 17 tahun remaja. 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 Pengasas majoriti daripada pengasas persatuan ini terdiri daripada ahli daripada Universiti Pertanian Putra ya sekarang Universiti Putra Malaysia. Di mana the current president iaitu Dr. Maznah adalah salah seorang pengasasnya. Okey. Wow. Can Work ini terdiri daripada seramai 300 ahli yang 300 terdiri ahli. daripada pesakit, survivor, caregiver dan juga terdiri pada sukarelawan yang profesional dan bukan profesional. Okey. Penaung persatuan ialah Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor iaitu Tengku Nur Ashikin. Dan penasihat persatuan ialah Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia iaitu yang berusaha Profesor Datuk Dr. Muhammad Ruslan Sulaiman. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai Can Work latar belakang. Can Work. Jadi kita tahu ramailah pesakit-pesakit kanser, tak kira lah kanser apa pun, semua akan join Can Work, betul? Untuk mengalukan program bagi menaikkan orang kata semangat mereka, betul tak? Ya. So jadi tak lama lagi kita ada walkathon. Okey. Kan? Walkathon ini merupakan salah satu daripada aktiviti yang menggalakkan gaya hidup sihat lah. Ya. Bukan saja di kalangan pesakit kanser tetapi juga di kalangan masyarakat amnya. Okey, jadi kita telah pun melancarkan walk ini pada hari Ahad lalu 17 hari bulan flag off. Ya. So kami telah melancarkan di UPM
UPM. Dan telah dilancarkan oleh Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan iaitu Yang Berbahagia Datuk Dr. Asmayani binti Khalib. So satu aktiviti yang kita tunggu-tunggulah ya setiap tahun. Dan ini kali kelima persatuan ini telah mengadakan. Walaupun kita dah 17 tahun tapi ini ialah kali kelima secara formalnya diadakan. Ya, kita memang sentiasa mengadakan program ataupun aktiviti berjalan ini tapi secara formalnya bagi kali kelima. Kali kelima, wow. Yalah, apabila cakap soal kanser, penyakit yang apa orang cakap berat, kita tahu badan kita memerlukan kesihatan mental yang sangat tinggi, which is kita kena sihat tubuh badan dan juga mental kita kena sihat untuk meneruskan perjuangan kita, betul tak? Ya. Okey, bercakap mengenai Can Work, apakah program-program ataupun aktiviti lain yang telah dijalankan oleh Can Work sendiri? Selain daripada menggalakkan gaya hidup ataupun amal sihat, gaya hidup sihat, ya, kita juga adakan aktiviti memupuk kesedaran kanser di kalangan komuniti. Ya, kadang-kadang kita adakan aktiviti di masjid, ya, ataupun di hospital, ya, dan banyaklah tempat untuk halayak ramai. Ya, jadi itu adalah di antaranya. Dan untuk amal gaya hidup sihat ini, kita ada beberapa aktiviti lain juga. Kita adakan menggalakkan ahli-ahli untuk berkongsi mengenai cara-cara mereka berkebun, ya, exercise, lifestyle yang sihat. Yes. Okay. So kita ada forum ataupun platform setiap minggu, ya, di mana ahli-ahli termasuk cancer patient, ya, berkongsi bagaimana mereka atasi ataupun menghadapi cabaran mereka. Okay. So ini yang dilakukan secara berkala lah. Ya. Aktiviti yang besar-besar ialah seperti walkathon ini. Dan juga kami memberi sokongan kepada pesakit di mana kita lakukan ziarah menziarah di hospital ataupun di rumah, ya, sengaja untuk memberi mereka sokongan dari segi emosi. Yes, because pesakit-pesakit ini selalunya low spirit. Betul. Ya, jadi kami visit mereka, berikan sokongan yang mana yang boleh, sokongan emosi, sokongan kerohanian mungkin, sokongan dari segi maklumat yang mereka mungkin perlukan. Ya, kami malangnya tidak boleh memberikan duit banyak-banyak, ya, tetapi itulah yang mampu kita lakukan, memandangkan kami NGO yang perlu menjana dana sendiri. Kadang-kadang bila pesakit kanser ni dana tu ialah memang tak mampu untuk kita nak cover semua. Ya. Tapi yang penting macam tadi Puan cakap tu, lifestyle, kita nak bagi mereka lifestyle mental yang fit. Sebab kita tahu terapi-terapi yang mereka buat tu selalunya memberikan mereka, orang kata low semangat yang low, rendah semangat. Jadi kita sebagai NGO untuk kanser ni, kita datang untuk bagi mereka, buatkan aktiviti mereka untuk harian yang bagi mereka happy. Yes. Antara aktiviti yang membuatkan mereka happy ialah exercise. Yes. Okay, exercise. betul. Walaupun kadang-kadanya mereka tidak berdaya, ya, untuk berbuat demikian, lemah, ya, tetapi kita galakkan pemakanan yang elok. Betul. That's one way. Exercise is another way, ya. Dan seperti kita tahu, mungkin halayak ramai tahu bahawa bila kita exercise, kita mengeluarkan secara natural feel good hormones, ya, endorphins, ya, endorphins yang membuat kita ceria, ya. Dan bukan saja dari segi itu, kita bukan nak saja ceriakan pesakit, kita juga hendak ceriakan penjaga pesakit ni, caregiver. Because kita beri sebab di Can Work, kita berikan sokongan bukan saja kepada pesakit tetapi kepada caregiver, di mana kita boleh kongsi pengalaman di antara caregiver, ya, bagaimana mereka mengatasi masalah penjagaan pesakit. Jadi it is very important. Yeah, caregivers are the
the support that you need, because sometimes patient ni dia macam dah sort of give up, but kita, we have to keep the spirits up. Ya. Sebab inilah perkara yang saya rasa masyarakat memandang enteng pasal perkara ni. Sebab apa? Sebab the caregiver. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada pesakit tu sendiri. Kita terlupa siapa yang menjaga dia. Perlukan juga sokongan moral. Sebab berdepan dengan masalah keyakinan diri, masalah yang orang cakap berkait rapat dengan mental kita, sangat berat sebenarnya kalau tak ada orang yang betul-betul faham dan betul-betul ingin membantu. Dan saya rasa CanWork telah membuat satu amal dan kerja yang sangat bagus sebab memberikan perlindungan, penjagaan secara keseluruhan kepada Persatuan Kanser di Malaysia. Caregiver ni, if I must add, I am a caregiver myself kepada arwah suami. Dan caregiver ini bila dia berdepan dengan pesakit, dia tidak boleh sakit. Betul. Dia perlu kuat. Jadi dia perlu sokongan, tetapi bukan daripada pesakit. Betul. Dia mesti daripada orang di kelilingnya, family, friends, dan juga society like CanWork can help. Membantu kami dan berkongsi pengalaman. Betul. So that's a little bit of lesson yes, from the caregiver. Okey, kita tadi pun ada doktor, maafkan saya. Okay. Tadi doktor ada sebut tentang walkathon amal CanWork. Kita nak tahu juga, para penonton Hawa dan juga saya dan Talisha sendiri nak tahu apakah tujuan sebenar walkathon amal CanWork ini. Tapi kita kena berehat sebentar. Okay. Dan kembali selepas ini dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Di semenanjung Malaysia pada ketika ini, keadaan cuaca kawasan. Dia datanglah ribut, kita baliklah. Tak payah baca. Belum dibuat, belum dia. Bacalah. Di semenanjung Malaysia pada ketika ini. Dah pagi je. Pagi lah kita baca berita. Jangan. Ya? Baca. Keadaan cuaca cerah kebanyakan kawasan kecuali terdapat kelompok awan di Lengkeh Kalawali Walau. Hai adik-adik, nak mengenali haiwan dengan lebih dekat? Mari belajar mengenali haiwan-haiwan yang comel, unik dan pelbagai lagi haiwan yang menarik untuk diterokai. Umur yang kita pegang ni, yang saya pegang ni, umur dia baru dalam setahun ke 2 tahun. Dengan telatar pengacara yang mencuit hati dan berinformasi. Poni Pak ada banyak kategori grade dia. Saksikan Tome-Tome setiap Sabtu 11.30 pagi di Suka TV, Suka Sangat. Okey, baiklah, kembali lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Okey, kita sambung kepada soalan kita yang kita gantung tadi kepada penonton, iaitu tujuan walkathon amal CanWork 5 diadakan. Silakan doktor. Terima kasih Eliza. Tujuan seperti yang saya sebutkan tadi ialah untuk menggalakkan amalan gaya hidup sihat. Dan salah satu caranya ialah melalui aktiviti berjalan lah. Satu lagi ialah untuk meningkatkan kesedaran umum terhadap kanser, dan yang penting juga ialah untuk menjana dana bagi persatuan kami. So itu adalah 3 daripada tujuan utama kami adakan Walk 5 ini. Berapa kilometer tu nak berjalan tu? Aisyah tanya awal lah Pak. Ada choice, ada selection, ada pilihan. Peserta boleh berjalan 5 km atau 10 km ataupun 20 km. Wow. Yang pentingnya ialah dilakukan kali ini secara virtual. Secara virtual maksudnya dilakukan di mana-mana saja, dalam tempoh waktu yang terhad. Iaitu daripada 17 hari bulan 7 hari itu apabila ia dilancarkan ataupun walkathon flag off, sehingga 26 hari bulan Ogos. So 1 month to walk 5 kilometers no problem, insyaAllah. Betul. To walk 20 kilometers pun tak ada masalah. Tak ada masalah sebab dia virtual. So that's the pilihan lah bagi peserta, 5, 10, 20. Okey, Talisha 20.
Jom. I love. Dan boleh jelaskan tadi dah jelaskan lah daripada 17 Julai tu hinggalah 26 Ogos participant bolehlah jalan up to 20 km. Yes. So boleh join lah, macam mana nak join tu? Okay, kita ada you can visit our website ataupun Facebook, Facebook. Dan kita masih boleh buka pendaftaran ini sampai 31 hari bulan Julai. Oh, 31. So ada lagi seminggu. A week to go. A week. About more than a week, slightly more than a week, ya. Dan kemudian kita boleh teruskan berjalan lah, ya. Dan saya sendiri berjalan. So I really join all this to help for the cause, ya. Dan apa lagi soalan tadi lupa dah. Kongsikanlah. Kita nak kongsi cara untuk mendaftar. Cara untuk mendaftar. Macam mana nak mendaftar. Okey. So visit our website dan kita akan masukkan. Jadi setelah berjalan kita ada apps lah untuk recordkan. Ini dia. Recordkan steps ataupun kilometer yang telah dilaksanakan. So anda boleh daftarlah yang tadi di skrin tu kita paparkan. Kalau macam tu senang lah. Kalau macam tu senang lah kan. I mean daftar, pasang apps dan hanya berjalan pergi kedai, keluar berjalan-jalan petang-petang. Betul. So it's cumulative. Tiap-tiap hari boleh daftar, report dan you can get your 20 kilometers in a very short while. Betul. Dan kita boleh berjalan di mana-mana sahaja, tak kisah kalau anda ada di Johor Bahru, ada di Terengganu, ada di mana-mana saja anda boleh daftar dan juga berjalan. Dan ini bagus sebenarnya untuk badan kita. Saya sarankan kepada sui-sui rumah dekat rumah tu pun kan, kalau anda nak berlari-lari ambil anak pergi sekolah, lepas tu pergi nak masak pula, makan tengah hari, nak masak makan tengah hari untuk husband, just daftar je, sekaligus akan menyumbang kepada kesihatan yang sangat baik. Bila kita berpeluh, mood kita jadi lagi baik sebab endorfin kita bertambah-tambah. Jadi itu saja anda bukan itu saja support kanser, penyakit-penyakit pesakit-pesakit kanser. Inilah cara anda untuk show support kepada mereka. So temanya pun ialah berjalan sambil beramal. Membantu mereka yang terkesan oleh kanser. Sebab yelah kita kadang-kadang ni tak berpeluang untuk membantu orang secara direct. Jadi dengan cara kita tunjuk support macam ni lah, membuatkan mereka rasa mereka a part of our community. Mereka sihat, mereka ada apa orang cakap semangat untuk teruskan hidup ni. Dan itu yang kita nak sebenarnya dalam masyarakat kita. Kita jaga sesama sendiri. Kan Taisha? Betul. Dan kalau anda juga caregiver. Caregiver di rumah yang ada pesakit-pesakit kanser, rasa macam nak bagi mereka semangat. Inilah dia masa untuk join Can Work. Mungkin diorang bukan daripada grup Can Work, tapi masih juga boleh join sebab daripada 5 km ke 10 km dan juga ke 20 km. 20 km tu daripada 17 Julai ke 26 Ogos tu lama. Satu hari kan? Satu hari 500 meter, sikit perlahan. Kita start kecil tapi lama-lama jadi bukit macam tu. Yang pentingnya ialah be consistent in walking, ya, sebab bila kita walk, as you say tadi, keluar endorphins kan. Lepas tu bagi pesakit kanser, kita menggalakkan mereka menggerak-gerakkan otot mereka. And also in addition, tambahan pula kita dapat control berat badan. Dan berat badan ni kalau kita terlalu berat, dia menjadi sebab banyak penyakit termasuk kanser. Betul. So takut. Adalah salah satu caranya lah berjalan. Takut. Berjalan di studio pun boleh. Berjalan di studio kita pusing Talisha. Alright. Doktor, kita nak minta pesanan dan juga harapan doktor kepada semua penonton yang menonton Hawa pada hari ini. Okey, apa yang saya sarankan ialah saya ingin mengajaklah penonton-penonton semua termasuk Talisha dan Eliza untuk sama-sama menjayakan program Walkathon ini, ya, menyertai Walkathon, ajak kawan-kawan, ajak sanak saudara, ya, kerana program ini bukan saja menggalakkan gaya hidup sihat tetapi untuk membantu mereka yang terkesan dengan kanser. Dan saya ulangilah, pendaftaran masih dibuka sehingga akhir bulan.
Aktiviti berjalan sehingga 26 Ogos. Boleh mendaftar secara online. Ada apps.canwork.org. Ya, ini dia. Anda boleh daftar di sini. Dan juga doktor, sebelum doktor meninggalkan kami di studio, boleh tak kongsikan kepada penonton di luar sana social media Canwork, di mana mereka nak tengok? Kami ada helpline, talian bebas tol 1-800-22-8672. Kami juga ada Facebook page canwork.official, Instagram canwork_official, Twitter Canwork Official, dan YouTube Persatuan Kanser Canwork. Jadi anda penonton di luar sana bolehlah lihat juga Canwork punya social media, website, dan juga kalau anda seorang pesakit kanser yang mungkin nak join perlukan komiti semangat ataupun a caregiver, a caretaker yang perlukan support, anda boleh teruskan ke Canwork Malaysia untuk dapatkan bantuan yang anda perlukan. Dan kita harapkan penonton-penonton di rumah juga sudi untuk mengambil peluang ini untuk menyertai walkathon amal Canwork Persatuan Kanser Malaysia, sebab ini adalah salah satu cara untuk kita menghargai mereka. Betul. Jadi Dr. Hazidah, terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang di Hawa dan kongsikan tentang event walkathon daripada Canwork, dan juga kami amat berbesar hatilah kerana kerana doktor sudi kongsikan macam-macam, dan juga you adalah seorang wanita luar biasa. Terima kasih banyak Talisha dan Eliza. Ya, jadi diharap dapat berjumpa di masa yang lain. InsyaAllah. Mungkin kita boleh juga bawa tim Hawa untuk cover walkathon amal, insyaAllah, kalau ada rezeki dan peluangnya, ataupun sebarang aktiviti-aktiviti di masa hadapan, insyaAllah. 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 Terima kasih banyak doktor. Sama-sama. Allahu Akbar. Banyak info. Banyak info kita dapatkan Talisha ni kan, dan kita harapkan penonton semua pun dapat sedikit sebanyak cara untuk membantu berkongsi berkongsi rezeki kepada masyarakat yang lain. Baiklah, kita dah borak banyak, tapi kita perlu berehat sebentar, dan kita akan kembali selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Arabikan kopi pula tu. Lagilah. Nombor office tu nombor awak? Nombor office lah. Nombor saya pula. Kena terangkan. Special untuk anda. Saya baru panjat pokok tadi. Ambil pisang dekat pantai ni. Kita kena be happy. Yes. Betul. Kena sibuk dengan gadget kadang otak mereka tak berkembang. Ladu Formula 1 nampak ni. Ada big. Laka. Hai, muda-mudi juga. Okey, lagi. Kita pulih dia balik. Shoot. Apa ni? Siapa coach? We're taking over now. So benda ni lah paling senang sangat korang nak dibawa mana-mana. Betul. Wah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, papa-papa, ongkor-ongkor semua datang sini. I suka lah Bibi. Bibi datang lagi lepas. Sekejap aku datang AC nanti. Jangan tengok saja, tapi kena call sekarang, order sekarang. Hai adik-adik, nak mengenali haiwan dengan lebih dekat? Mari belajar mengenali haiwan-haiwan yang comel, unik dan pelbagai lagi haiwan yang menarik untuk diterokai. Umur yang kita pegang ni, yang saya pegang ni, umur dia baru dalam setahun ke 2 tahun. Dengan telatar pengacara yang mencuit hati dan berinformasi. Poni pun ada banyak kategori grade dia. Saksikan Tome-Tome setiap Sabtu 11.30 pagi di Suka TV. Suka sangat.
Suka TV kini boleh ditonton di My Freeview saluran 116 dan juga secara online di sukatv.com. Kini anda boleh menonton kami di kaca TV, telefon pintar, tablet dan juga komputer riba. Setiap masa, di mana saja anda berada. Saksikan juga pelbagai rancangan menarik di Suka TV. Jadi jom tonton Suka TV dan membeli belah di Suka Shop. Semuanya di Suka TV. Suka sangat. Alright, bertemu kita lagi dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Macam mana Tarisha? Sihat? Sihat. Saya dari tadi nak tanya. Kebit-kebit saya. Rindu betul dekat Tarisha. Dan kita pun, saya pun rindu juga Eliza, rindu set Hawa. Dan kita bertabah dan kuatkan dirilah walaupun ada dia macam siap-siap manja gitu. Manja. Dan kita harapkan penonton di rumah juga jaga kesihatan baik-baik, betul tak? Betul. Kalau sakit ni kita susah hati sangat sekarang. Jadi tolong jaga kesihatan, ambil suplemen. Kalau rasa tak sihat tu terus pergi jumpa doktor, dapatkan bantuan. Itu saja yang semolek-moleknya. Jangan nak assume sendiri tak sakit, degil, jangan. Nanti makan diri. Ya betul. Hari tu nak assume tak sakit. Sekarang manja sikit. Manja. Alright, okay, sebelum kami ingin memberitahu tentang Majlis Korban Perdana Al-Khairi Korban dan Akikah Sendirian Berhad dengan kolaborasi syarikat-syarikat media Malaysia. Majlis Korban Perdana tersebut telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Nik Ikromi bin Haji Omar, pengarah urusan AKA, dan dihadiri oleh para wakil media selaku penerima sumbangan daging korban tersebut yang berlangsung di Kandang Al-Khairi Korban dan Akikah Kampung Parit Mahang Ijuk, Selangor. Alhamdulillah. Memang seronok kalau bila kita ada komuniti yang buat bantuan korban sama-sama. Sebab itulah kalau pergi mana-mana pun, syarikat mana-mana pun, kalau kita ada macam aktiviti korban kan, Time Raya Haji seronok kan? Betul. Dan kita agih-agihkan daging korban. Jadi alhamdulillah lah, harap dipermudahkan segala urusan. Yes, dan kita ucapkan juga terima kasih